أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadis yang ke-27, 40 hadis peristiwa akhir zaman, iaitu tanda-tanda kiamat yang kecil. Iaitulah tanah Arab yang tandus. Tanah Arab yang tandus, padang pasir yang kering kontang, akan menjadi lembah yang subur, akan menjadi tempat yang subur, ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang menghijau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardal Arab murujan wa anhara. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab yang tandus itu menjadi lembah yang subur dan dialiri dengan sungai-sungai. Keterangan sekarang kita telah mula menyaksikan kebenaran sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sesuatu yang tidak ataupun belum berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Nabi bersabda bahawa tanah Arab yang sedang tandus ini, suatu masa nanti sebelum kiamat, dia akan kembali menjadi lembah yang subur dan dialiri dengan sungai-sungai. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melihat tanah Arab yang dahulunya tandus. Semua maklum bahawa bila sebut negeri Arab, kita akan terbayangkan padang pasirnya luas. Kita takkan bayangkan dia hutan-hutan yang tebal sebagaimana di tempat kita. Iklimnya panas sepanjang tahun, jarang menerima taburan hujan. Kalau kita ni bila sebut Malaysia, orang akan terbayangkan sebuah negeri yang campak apa pun, benih apa pun dicampak ke tanah, dia akan tumbuh. Sebab memiliki tanah yang subur dan taburan hujan yang sepanjang tahun. Iklim yang apa kita kata, maknanya negeri yang subur. Adapun tanah Arab yang dahulunya tandus dan kering kontang, tetapi sekarang telah mulai menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Sebab itu kita sebut pada minggu yang sudah, di mana sesiapa yang pernah sampai ke tanah Arab, Haji Puak biasa sebulan sekali pergi ke Dubai. Dululah sebulan sekali pergi ke sana. Tak tahulah ada projek ke ada bini muda kat sana. Sebulan sekali pergi ke Dubai. Kejap-kejap ada mana? Dubai. Dubai tu macam kota tinggi je bagi dia. Dekat sangat. Kita nak makan nasi Arab, Al-Hanin, Kek Dahlia, lepas tu kira hebat dah. Dia makan nasi Arab di tanah di negeri Arab betul. Orang yang selalu pergi sana, dia akan dapat melihat perubahan demi perubahan yang berlaku. Tanah Arab itu sendiri yang asalnya
padang pasir yang luas, negeri yang kering kontang, berubah dari masa ke masa. Di antaranya disebabkan kekayaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hasil minyak yang diusahakan, yang mula ditemui pada awal tahun 70-an. Penemuan hasil minyak tersebut sebagaimana hadis yang kita telah bincangkan pada minggu yang sudah, di mana Nabi SAW tatkala menerima zakat emas yang pertama daripada sahabat kaum muslimin, lalu Nabi SAW bersabda, nanti kamu akan dapati lebih banyak gali-galian yang keluar daripada perut bumi. Dan ketika itu kata Nabi SAW, segala kekayaan tersebut, hasil-hasil kekayaan tersebut akan dikuasai dan akan diuruskan oleh orang-orang yang zalim. Jadi setelah negara-negara Arab dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan negara-negara Islam dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan, dengan kekayaan tersebut mereka mampu untuk mengubah struktur muka bumi mereka yang asalnya padang pasir yang kering tandus menjadi padang-padang rumput yang menghijau, menjadi taman-taman yang indah. Padang pasir yang kering kontang boleh ditanam pokok-pokok yang menghijau, yang akhirnya mengubah keadaan negara mereka yang mana sebelumnya kering kontang dipenuhi dengan padang pasir yang luas, akhirnya menjadi padang-padang rumput, pada taman-taman yang menghijau. Muslimin yang dirahmati Allah, secara tidak langsung apa yang disabdakan oleh Nabi SAW membuktikan bahawa sabdaan Nabi SAW itu benar. Sabdaan Nabi SAW itu bahawa tanah Arab akan menjadi lembah-lembah yang subur dan sungai-sungai yang mengalir. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya padang Arafah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Padang Arafah, tempat pertemuan Sayyidina Adam dan Sayyidatina Hawa. Nabi Adam dan juga isterinya Hawa dikatakan bertemu di situ. Dan juga tempat berlakunya peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan juga perkara yang berlaku kepada seluruh umat Islam, iaitu pertemuan terbesar umat Islam pada musim haji. Al-Hajju Arafah, kata Nabi SAW. Haji itu ialah apabila jemaah haji berkumpul di Arafah. Muslimin dirahmati Allah. Jadi asalnya Arafah itu sebuah tempat yang luas, sehingga dia disebut sebagai padang Arafah. Di situ umat Islam seluruh dunia akan berkumpul untuk memulakan ibadat haji mereka. Pada asalnya Arafah ini ialah sebuah padang yang luas, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi hari ini berubah dengan begitu hebat sekali, sehingga jemaah haji yang datang daripada seluruh pelosok dunia tidak lagi perlu membawa bekalan makanan untuk mereka sepanjang berada di sana. Kerana apa? Kerana bumi Arab itu sendiri hari ini, selain daripada maksud Nabi menjadi subur dan sungai-sungai yang mengalir, saya juga terfikir bahawa di antaranya ialah begitu mudahnya kita mendapatkan bekalan makanan di sana. Sedangkan waktu Nabi SAW masih hidup, begitu susah. Apabila berlaku kemarau yang panjang, para sahabat Nabi, penduduk Madinah dan sekitarnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan bekalan makanan. Tapi hari ini bila kita sampai sahaja di sana, segala
segala kemudahan, segala keselesaan, dan juga begitu banyak melimpahnya makanan, sehingga menyebabkan kita tak tahu nak makan apa dah bila sampai sana. Makanan di hotelnya tak putus-putus. Bila keluar daripada hotel saja, kiri kanan kita kedai makan, kedai buah-buahan, menunjukkan bahawa betapa suburnya bumi Arab, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok balik di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam kepada bumi Makkah yang kering, kontang dan tandus. Waktu Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya dan anaknya Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim berdoa, di antaranya memohon pada Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan dengan rezeki buah-buahan yang banyak di bumi tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya pokok tumbuh, tapi Nabi Ibrahim doa pada Allah dilimpahkan dengan rezeki yang banyak, makna dari segi buah-buahan dan makanan. Maka walaupun bumi Arab ni tak ada pokok pisang, tak ada pokok strawberry, tak ada pokok apple, tak ada pokok limau, tetapi buah limau, buah apple, buah strawberry, bahkan buah durian pun ada dijual di sana. Maknanya berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyebabkan tanah Arab, terutamanya bumi Makkah Al-Mukarramah, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makan makanan dan buah-buahan. Yang dahulunya hanya dikenali sebagai padang yang tandus dan tidak ada pokok, sekarang ini Arafah dipenuhi dengan pohon-pohon kayu, penuh dengan pokok-pokok kayu yang menjadi teduhan, yang menyejukkan muka bumi Arafah itu sendiri. Dan kemah-kemah jemaah pun sekarang ni dibekalkan dengan aircon, dengan penghawa dingin. Jadi makin selesa lah, makin selesa. Pada kemah-kemah untuk jemaah haji ni yang kekal. Kalau dulu lepas habis musim haji dia akan buka, sekarang ni kekal. Kita pergi musim-musim umrah, bukan musim haji pun, kita akan tengok dekat mana jemaah haji daripada Asia, daripada Malaysia yang duduk. Makna tok nenek kita, mak ayah kita, adik-beradik kita pergi sana, dia duduk kat situlah. Muslimin dirahmati Allah. Sehingga kelihatan menghijau dan tidak dapat berteduh di bawah naungannya. Keadaan ini walaupun menyejukkan mata, namun ia mengurangkan gambaran suasana di padang mahsyar, tempat berhimpunnya seluruh makhluk pada hari kiamat nanti, yang merupakan tujuan utama dan pelajaran penting yang diambil daripada suasana wukuf jemaah haji di Arafah pada setiap 9 Zulhijjah. Jadi kata pengarang, kata musannif, apabila suasana di Arafah itu sudah berubah, yang dahulunya padang pasir yang tak ada tumbuh-tumbuhan, sekarang ni sudah berubah dengan sebab banyaknya pokok-pokok yang ditanam yang menghijaukan bumi Arafah itu sendiri. Walaupun ianya menyejukkan mata kita, memberi keselesaan kepada para jemaah yang kebanyakannya berjalan kaki, berjalan kaki saja. Sebab apa? Kalau naik kenderaan pun kenderaan tak bergerak. Sebab apa? Sebab sesaknya dia lautan manusia yang berada di Arafah menyebabkan bas-bas kenderaan-kenderaan ni lebih perlahan daripada orang yang berjalan kaki. Banyak sangat kenderaan. Jadi bila dah berubah tadi, kata musannif, gambaran suasana mahsyar, apa tujuan manusia ni diwajibkan, yang menjadi salah satu daripada rukun berkumpul di Arafah, ialah supaya kita merasai suasana mahsyar. Bukannya Arafah tu mahsyar, tetapi perbuatan jemaah haji yang berkumpul di Arafah dari seluruh pelosok dunia dengan memakai pakaian ihram yang serba putih,
berkumpul di suatu tempat, ia menggambarkan keadaan manusia yang pada suatu masa nanti berkumpul di mahsyar pada hari kiamat. Jadi bila dah berubah pada Arafah ni dah jadi hijau dah, jadi suasana ataupun keadaan keadaan untuk kita bayangkan mahsyar itu sudah pun berubah. Muslimin dirahmati Allah, tengok fakta akhir zaman, turun salji di Tabuk. Tabuk ni salah satu tempat di dalam kawasan Saudi, Arab Saudi sekarang ni, di mana tempat yang pernah berlakunya suatu peperangan disebut sebagai Perang Tabuk. Salji pernah turun setebal 20 cm, telah turun di tanah tandus gurun Arab Saudi. Pernah turun, bukan dia turun sepanjang masa macam negara-negara yang beriklim salji ni, tapi dia pernah turun. Daerah Tabuk telah berada di paras tahap beku, hal yang amat pelik berlaku di Arab yang panas sepanjang tahun. Tiada suatu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang bertindak ke atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Tengok gambar dalam kebun kurma yang dilitupi dengan salji, gambar bukit yang putih dengan salji, sebagaimana yang diberitakan oleh TV Arab Saudi 13 Januari 2002, tahun 2002 dulu. Jadi saya pernah tanyalah, betul tak betul benda ni? Betul, pernah turun salji. Tapi bukanlah turun sepanjang masa pada tak ada musim salji, belum ada lagi. Tapi pernah turun. Di Arab Saudi yang merupakan daerah gurun yang sangat panas, di mana mataharinya bersinar sepanjang hari, telah terjadi satu fenomena alam yang pelik, iaitu turunnya salji dengan lebatnya. Tempatnya di daerah Tabuk, iaitu 1500 km daripada Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang ni. Ketebalan salji mencapai ketebalan 20 cm, dan di Jordan suhu mencapai titik beku, 0 darjah Celsius. Allah Akbar. Ni satu fenomena yang berlaku di tanah Arab sekarang ni. Beberapa hari lepas pun sahabat di sana bagi tahu hujan yang lebat turun. Jadi hujan ni sudah tidak menjadi satu perkara yang pelik di sana. Dah jadi kerap dah hujan. Penduduk di Jazirah Arab digemparkan dengan turun salji tersebut, namun di luar dunia tidak mendapat informasi ini. Mengapa fenomena ini terjadi? Bagi umat Islam yang telah memahami ajaran Islam, orang yang belajar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita dengar hadis Nabi yang menyebutkan bahawa bumi Arab akan kembali menjadi tanah-tanah yang subur dan sungai-sungai yang mengalir. Turunnya salji di Arab Saudi ini bukan merupakan hal yang aneh, kerana hal ini telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, ketika para sahabat bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kedatangan hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa pengetahuan mengenai datangnya hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tanya Nabi bila kiamat, Nabi jawab ilmu tentang kiamat tu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila, tak ada siapa yang tahu. Tetapi Allah memberikan tanda-tanda. Bila kiamat tak tahu, tapi tanda-tanda kiamat tu ada. Tanda-tanda kiamat. Macam kereta kita lah, berkelip signal dalam kereta tu. Macam-macam signal ada. Lampu dah, warna yang ada gambar enjin, yang ada gambar minyak tumpah, yang ada gambar pam minyak, macam-macam. Dah berkelip-kelip tu maknanya tanda-tanda. Boleh lagi bila gambar lampu pam minyak tu berkelip, orang yang pakar dia kata 80 km boleh pergi lagi. Tapi hati tak sedap lah. Hati tak sedap lah, tengah malam pula, tengah-tengah hutan.
Nak cari stesen minyak kat mana? Tengah-tengah PKPB ni pula. Jadi bila dah ada tanda tadi, kita kena hati-hati. Kalau jumpa stesen minyak, isi teruslah. Ni ada juga nak berkerah, saya nak isi Petronas juga. Tak tahulah depan tu ada ke tidak Petronas. Jadi akhirnya mati tengah jalan begitu. Jadi orang tanya pada Nabi, kiamat tu bila? Rasulullah jawab, kiamat berilmu berkenaan dengan bilakah berlaku kiamat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat. Katakanlah ilmu tentangnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tanda-tanda, alamat-alamat, isyarat-isyarat. Jadi kita berpandukan kepada tanda-tanda, alamat dan isyarat. Antara lain sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan datang kepada kita sampai dataran Arab sekali lagi menjadi dataran padang rumput yang dipenuhi dengan sungai-sungai. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini menunjukkan bahawa asal tanah Arab itu ialah tanah yang subur dan sungai yang mengalir. Wallahu alam, bagi orang yang kaji sejarah, mereka mengetahui asalnya tanah Arab ni tanah yang subur dan dialiri dengan sungai-sungai, sehingga datang satu peristiwa dilitupi dengan padang-padang pasir. Melitupi dengan pasir menyebabkan tanah Arab ni berubah daripada tanah yang subur menjadi padang pasir yang luas dan panas. Kata Nabi, tidak akan berlaku kiamat sehingga tanah Arab ni kembali menjadi tanah subur dan padang dan sungai-sungai yang mengalir. Ada peristiwa ni berlaku bukannya sekaligus, dia berlaku dengan beberapa peringkat. Kalau kita tengok sekarang ni ke arah menjadi padang-padang yang subur. Tengok di negeri Arab, walaupun bukan di Saudi. Di Saudi sendiri pun kalau kita pergi kalau kita lalu tepi highway tu penuh dengan dia taman-taman permainan. Naik di Taif tu katanya ada apa? Macam kita ni Legoland. Taman tema, taman tema. Sampai orang putih Mak Saleh pun pergi ke Dubai, pergi ke mana? Main air kat sana. Padahal asalnya tanah yang kering kontang. Pergi sana main air, pergi main dekat taman tema. Ini di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Baik. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan. Yang pertama, perkhabaran semakin hampirnya kiamat. Bila kita baca hadis Nabi berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, bukan maksud bila Nabi sebut perkara itu terus berlaku dalam satu masa. Di antaranya Rasulullah sebut peristiwa di mana Rom dan Parsi akan jatuh dan jatuh selama-lamanya. Bila Rom dan Parsi jatuh, mereka tidak akan bangkit buat selama-lamanya. Peristiwa ni berlaku pada bukan berlaku dalam satu masa. Mesir akan ditakluk, Nabi sebut. Negara Mesir akan ditakluk. Peristiwa ni berlaku pada tahun ke-20 Hijrah. Mana 10 tahun selepas Nabi SAW wafat, barulah Mesir dapat ditakluk. Kemudian berlaku peristiwa di mana Islam dapat menakluk Parsi dan Rom, dan kejatuhan Parsi dan Rom berlaku walaupun Nabi sebut waktu tu Nabi masih hidup. Saat surat yang diutuskan oleh Nabi SAW kepada Raja Parsi dikoyokkan. Dikoyokkan, lalu Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala akan koyokkan kerajaan orang yang koyokkan surat Nabi SAW. Dan Parsi dan Rom ni jatuh pada zaman pemerintahan Saidina Umar, Saidina Osman dan Saidina Ali. Dia berlaku, makna bukan berlaku sekaligus dan bukan terus berlaku pada ketika itu. Jadi bila kita baca hadis-hadis berkenaan dengan tanda hari kiamat ni, ada yang telah berlaku, ada yang sedang berlaku,
dan perkara yang belum berlaku itu wajib kita percaya ianya akan berlaku. Walaupun belum berlaku lagi, tapi ianya pasti akan berlaku. Sebab apa? Sebab yang Nabi sebut itu ada yang telah berlaku, yang mana belum berlaku waktu Rasulullah hidup, dia berlaku selepas Rasulullah wafat, dan ada yang sedang berlaku ketika ini, dan yang belum berlaku itu pasti akan berlaku. Yang kedua, dahulu kala Jazirah Arab pernah menjadi padang rumput yang subur dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Yang ketiga, nanti dataran Arab sekali lagi akan menjadi padang rumput dan dipenuhi dengan sungai-sungai sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat. Jadi kalau kita pergi sana pun, sebab di antara yang saya sebut tadi, walaupun mungkin bagi kita secara langsung kita tak nampaklah sungai tu, tapi saya sebut tadi tempat-tempat di mana orang main air, taman-taman tema ni seperti sungai. Seperti sungai, makna tempat orang main air. Walaupun kita tak nampak lagi tanah, kebun-kebun yang menghijau subur, tapi makanan-makanan buah-buahan begitu banyak, seolah-olah tanah Arab itu suatu kebun yang subur. Dan memang ada di satu-satu tempat yang sebagaimana Nabi sebut. Bukan makna bila sebut subur ni seluruh tempat akan jadi subur. Macam kita di Malaysia lah, bukan semua tempat boleh kita tanam pokok durian dan dia berbuah. Maknanya ada tempat-tempat tertentu sekarang ini memang menjadi tempat-tempat yang dipenuhi dengan kebun-kebun dan tanam-tanaman yang subur menghijau. Jadi muslimin dirahmati Allah, benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara tersebut. Ini muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-28. Isya belum? 6 minit. 6 minit. Hadis yang ke-28, ujian dahsyat terhadap iman. Ujian terhadap iman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah. Badiru bil a'mal satakunu fitanun. Bersegeralah kamu beramal sebelum berlakunya suatu fitnah, yakni ujian yang berat terhadap iman. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah bertanya kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, adakah kamu mengetahui hadis-hadis Nabi, mengetahui ataupun pernah mendengar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fitnah? Siapa yang paling banyak mengetahui daripada Nabi tentang perkara-perkara disebut sebagai fitnah? Lalu Huzaifah Al-Yamani kata, sayalah orang yang paling banyak tahu daripada Nabi berkenaan dengan fitnah. Lalu Sayyidina Umar minta kepada Huzaifah supaya bagi tahu kepada Sayyidina Umar, apa yang kamu tahu daripada Nabi? Lalu Huzaifah berkata, fitnah seseorang itu terhadap isterinya, keluarganya, jiran-jirannya, harta bendanya. Maka kata Sayyidina Umar, bukan itu yang aku maksudkan. Fitnah ni maknanya ujian. Ujian seseorang itu terhadap harta, terhadap keluarga, terhadap isteri, anak-anak, jiran tetangga, sahabat, jawatan. Bukan itu yang kata Sayyidina Umar yang aku nak dengar. Mungkin pada penilaian Sayyidina Umar Al-Khattab, ujian harta, pangkat, keluarga, isteri keluarga tu ujian yang dia dianggap biasa. Dia boleh laluinya, dia boleh hadapinya dengan mudah. Adapun yang dikendaki oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ialah ujian yang lebih dahsyat, ujian yang disebut seperti gelombang yang sangat besar. Ujian seperti gelombang di lautan yang sangat besar. Kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani,
ujian seperti gelombang yang besar itu, seolah-olah saya melihat satu pintu dan kamu berada di tepi pintu tersebut. Maknanya orang yang, dan Sayyidina Umar tanya kepada Huzaifah Al-Yamani, adakah pintu tersebut akan dibuka ataupun akan dipecahkan? Maka kata Huzaifah, bahkan pintu itu akan dipecahkan dan tidak akan tertutup sampai kiamat. Lalu sahabat-sahabat bertanya, adakah Sayyidina Umar mengetahui siapakah tersebut yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Bahkan Sayyidina Umar mengetahui, iaitu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa pembunuhan Sayyidina Umar Al-Khattab. Peristiwa pembunuhan Sayyidina Umar Al-Khattab, sehingga kiamat apabila pedang diangkat kepada sesama umat Islam, dia tidak akan diturunkan sampai kiamat. Ini mafhum daripada hadis berkenaan dengan fitnah yang akan berlaku. Jadi muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang fitnah, ia merupakan satu ujian demi ujian terhadap kita umat Islam secara khususnya, untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, ila akhir. Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan bahawa ujian ataupun fitnah-fitnah yang akan menguji tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kamu beramal. Kena pertingkatkan amalan kita, kena segerakan amalan kita. Kerana akan datang satu ujian seumpama malam yang sangat gelap. Satu waktu di mana iman kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita berada di suatu malam yang sangat gelap. Waktu tu orang yang sembang tak takut hantu, dia akan tahulah. Ketahuanlah dia. Contoh, bila malam yang gelap, tiba-tiba kita yang duduk dalam tempat yang terang tiba-tiba gelap, apa yang akan kita lakukan? Bagi orang yang mempunyai cukup bekalan, di tangannya ada lampu suluk, dia tahu kat mana tempat switch nak buka tutup, dia tahu kat mana pintu keluar daripada malam yang gelap, keadaan yang gelap tadi, mudah bagi dia. Dia akan mudah. Tapi bagi orang yang tak ada ilmu, tak ada persediaan, tak ada amalan, dia akan langgar dinding. Dia akan langgar sama sendiri. Dia akan tersepak, dan dia tak tahu apa benda yang dia sepak menyebabkan dia tergolek tadi. Sama ada yang dia tersepak atau benda yang bahaya ataupun benda yang berharga, sebab malam yang sangat gelap. Itulah keadaan ujian fitnah yang akan dilalui oleh umat Islam di akhir zaman. Muslimin dirahmati Allah, akan ada, kata Nabi, seorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir. Ataupun syak perawi, seorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok harinya dia menjadi kafir. Sehinggalah ujian pada saat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggoncang iman seseorang. Lepas tu saya sebutkan tadi, kata yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar dan Huzaifah, walaupun ujian tu banyak, selagi mana kita hidup, kita akan melalui ujian. Kita akan melalui ujian. Dan ujian Allah ni datang dalam bentuk kesenangan dan dalam bentuk perkara yang merupakan kesusahan yang kita tak suka. Bila sebut kesusahan, kita akan nampak satu ujian. Kadang-kadang bila Allah datangkan kesenangan, kita lupa bahawa kesenangan itu juga merupakan satu ujian. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Orang yang senang, orang yang susah, orang yang ditimpa musibah, orang yang dilimpahi nikmat, dua-duanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kan satu ujian, kata Nabi, yang boleh merosakkan iman. Ada orang kejap, waktu paginya dia beriman, petangnya jadi kafir. Ada orang waktu petangnya dia beriman, paginya jadi dalam keadaan kufur. Yabi'adinahu bi'aradi minad dunya, dia telah menjual agamanya dengan sedikit daripada mata benda dunia. Insya-Allah kita akan sambung huraian berkenaan dengan ujian dahsyat terhadap iman. Sebenarnya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh penyusun kita ni, adalah merupakan hadis-hadis yang berkaitan, yang ada kesinambungan. Jadi kalau kita tengok, baca satu-satu, sebab tu bila kita baca hadis yang sekarang ni, kita kena rujuk dengan hadis-hadis yang sebelum tu. Dia ada kaitan. Antara bila datangnya nikmat-nikmat yang melimpah ruah, ketika itulah datangnya ujiannya dahsyat terhadap iman seseorang mukmin itu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.